Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1530. Antara paparan utama. Tidak hilang visa, ular menyusut akar. Menteri Besar serba tahu. Kain yang diselak, dada yang terbuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kelihatan kekal tenang dengan pendiriannya sebelum ini untuk tidak mengambil gaji bagi jawatan yang disandang sejak November 2022 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata pendirian sama turut diambil oleh jemaah menteri berhubung pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan. Bercakap pada sidang media sempena program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 di Cyberjaya, Anwar berkata pendirian itu akan kekal dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Setakat ini saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain iaitu anggota kabinet selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Ada perubahan iaitu dari segi ekonomi tetapi belum boleh lagi ambil gaji, katanya dipetik bernama. Untuk rekod, pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar berkata beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu dan menyifatkan ia sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Ini merupakan satu tindakan terbaik yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Mungkin ini juga merupakan satu resepi rahsia yang menjadikan Anwar kukuh bersama sokongan dan keyakinan kesemua parti yang terlibat dalam kerajaan perpaduan sehingga amat sukar untuk dijatuhkan. Malah sikap rahmah beliau yang suka menyantuni rakyat dan musuhnya turut menjadikan beberapa ahli parlimen pembangkang mengumumkan sokongan terhadap beliau sebagai tanda penghargaan atas setiap keikhlasan dan ketulusan kerja yang dilakukan untuk rakyat. Penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin tampil menegaskan bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu kuat untuk dijatuhkan. Beliau juga berulang kali berkata, langkah Dubai yang digerakkan pihak pembangkang bagi menjatuhkan kerajaan Madani sebagai gagal. Anwar tidak boleh dijatuhkan, langkah Dubai gagal walaupun mereka kata ada angka. Dikatakan sebanyak 120 ahli parlimen menyokong akan bertambah naik lagi lebih 120. Langkah Dubai memang ada tetapi gagal. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Memang ada usaha untuk menjatuhkan tetapi tidak berjaya, katanya menerusi rakaman video yang tular di media sosial. Pengakuan Raja Petra itu selepas pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein pada 15 Januari yang akan memanggilnya dan beberapa lagi individu. Mereka dipanggil untuk dirakamkan keterangan berhubung langkah Dubai. Menegaskan lebih lanjut, Raja Petra berkata blok pembangkang dalam keadaan lemah tanpa sokongan mencukupi untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar. Ini telah membuktikan Anwar kuat, pembangkang pula lemah. Anwar tidak dalam bahaya. Kedudukan Anwar tidak terancam. Pembangkang lemah dan tidak ada sokongan, tambahnya lagi. Razaruddin pada sidang media 15 Januari lalu berkata Raja Petra yang berada di London bukan sahaja diperlukan dalam kes langkah Dubai. Malah terdapat beberapa kertas siasatan polis turut pernah dibuka ke atas Raja Petra sebelum ini. Terkini, buat pertama kali dalam sejarah di bawah kepimpinan PMX, kesemua peruntukan bagi projek yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 sudah disalurkan kepada pelbagai kementerian pada bulan Januari.
Perdana Menteri berkata peruntukan tersebut membolehkan semua projek terbabit dilaksanakan dengan segera, tidak seperti sebelum ini yang perlu menunggu lama. Isu yang telah dibangkitkan oleh Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam pelaksanaan projek adalah untuk memastikan projek dijalankan dengan segera, tidak seperti sebelum ini. Peruntukan telah diberikan dan buat pertama kali dalam sejarah perbendaharaan negara. Peruntukan telah disalurkan kepada pelbagai kementerian pada bulan Januari katanya. Justru apa yang sentiasa didendang sumbang pembangkang tentang kononnya kerajaan perpaduan lemah dalam mentadbir urus negara ternyata hanya naratif murahan untuk memperdaya rakyat. Terang lagi bersuluh, kerajaan hari ini jauh lebih baik beratus kali ganda jika hendak dibandingkan dengan kerajaan tepuk atap sebelum ini yang dikenali sebagai kerajaan gagal di seluruh dunia. Apa yang kita dapat ketika pentadbiran pembangkang sebelum ini? Puluhan ribu rakyat meninggal akibat pandemik. Rakyat dibenarkan keluar duit KWSP yang merupakan simpanan hari tua mereka untuk meneruskan hidup. Jana wibawa yang diseleweng atas nama Bumiputra, dana negara disakau, darurat, parlimen yang mulia dikatuk kemas, demokrasi dibogelkan, syarikat gulung tikar, pelabur lari macam lipas kudung, rakyat kebuluran hilang kerja dan kibar bendera putih malah ada yang bunuh diri. Selain daripada itu, maklumat ada di hujung jari anda. Pandai-pandailah menilai. Perbicaraan kes Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan sepatutnya bermula semalam tetapi telah ditangguhkan. Timbalan Pendakwa Raya TPR Datuk Masri Muhammad Daud berkata tindakan Menteri Besar Kedah itu memfailkan notis usul untuk menggantung perbicaraan tersebut bertujuan melengahkan prosiding berkenaan. Menurutnya, hal ini memandangkan tarikh bicara sudah dipersetujui kedua-dua pihak, pendakwaan dan pembelaan sebelum ini. Bahkan jelasnya, sejak Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu didakwa di Mahkamah Sama pada 18 Julai 2023 hingga pemfailan notis usul pada 11 Januari lalu, tiada permohonan untuk pemindahan kes difailkan oleh tertuduh. Tempoh 6 bulan berlalu tanpa apa-apa tindakan diambil tertuduh. Pemfailan yang dibuat pada saat akhir setelah kes sudah menghampiri tarikh perbicaraan jelas menunjukkan tindakan tertuduh yang sengaja mahu melengahkan perbicaraan. Ini tanpa sedikit pun rasa hormat kepada tarikh perbicaraan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum ini. Selain itu, pemfailan notis usul di Mahkamah Tinggi Shah Alam bukan sama sekali alasan yang patut dipertimbangkan untuk menangguhkan perbicaraan di Mahkamah Seksyen di sini. Katanya seperti yang diwartakan bernama. Dalam masa sama, Masri berkata Sanusi berstatus Ketua Kerajaan Negeri dan kes membabitkan memang mendapat perhatian umum di seluruh negara sekaligus memerlukan untuk pendengaran disegerakan. Apatah lagi, kes ini menyentuh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Malaysia. Justru tiada sebab yang munasabah untuk perbicaraan di Mahkamah Seksyen ditangguhkan, tegasnya. Terdahulu, Sanusi mengemukakan permohonan menerusi notis usul untuk memindahkan perbicaraan kes dihadapinya di Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Semasa sebutan kes di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zain, Sanusi juga meminta diberikan kebenaran penggantungan perbicaraan di Mahkamah Seksyen hingga permohonan pemindahan kes diputuskan Mahkamah Tinggi. Permohonan mengikut Seksyen 417-1-A-B dan -E Kanun Acara Jenayah KAJ itu atas alasan satu perbicaraan berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah rendah daripada mahkamah tinggi. Muhammad Sanusi berdepan dua pertuduhan menyebut perkataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Satu lagi pertuduhan membabitkan penubuhan kerajaan perpaduan di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak pada jam 11 malam 11 Julai 2023.
Pendakwaan dibuat mengikut perenggan 4-1-B Akta Hasutan 1948, Akta 15 dan boleh dihukum di bawah subsection 4-1 Akta yang sama, membawa denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Sementara itu, Peguam Sanusi berkata, permohonan notis usul dibuat setelah mengkaji dokumen diserahkan pihak pendakwaan. Antaranya, kata Awang Armada Jaya Awang Mahmud berkaitan Tita Sultan Selangor dan beberapa fakta kes yang bukan sembarangan kerana membabitkan Menteri Besar serta institusi diraja. Notis usul menyentuh teras keadilan supaya Mahkamah Tinggi dapat menjalankan prosiding bebas dengan perkara yang boleh timbul nanti. Permohonan yang dibuat tidak remeh, tidak bersifat picisan dan bukan atas alasan lemah, tetapi menyentuh prinsip keadilan dalam perbicaraan jenayah, katanya. Tanpa mendahului mahkamah, rakyat di negara ini sebenarnya rasa amat terkilan dengan drama ciptaan Menteri Besar Kedah untuk melengahkan prosiding seperti yang didakwa pihak pendakwaan. Bukan apa, bukankah Muhammad Sanusi ini Menteri Besar serba tahu dan serba-serbi dia nak ambil tahu? Namun sayang, jika terkena kepada batang hidungnya sendiri, serba-serbi tidak tahu. Berani kerana benar, takut kerana salah. Lain yang dicari, lain pula yang dijumpa. Ibarat kain yang diselak, dada pula yang terbuka. Ketika Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperolehi Konsortium Keuangan Penyiasatan ICIJ menunjukkan badan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Keuangan itu, Toh Puan Naimah Khalid, dan dua anak lelakinya, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal Tun Daim Zainuddin itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memberi keterangan minggu lalu. Selalu, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil untuk memberi keterangan. Ketika itu, Daim berkata semua kekayaannya diperolehi secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala minggu lalu, Naimah berkata siasatan tersebut bermotifkan politik dan akan menyaman SPRM. Menurut laporan Malaysia kini, kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa sehingga 2020 terdapat aset bernilai kira-kira $52.56 juta Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ini mengatasi aset yang dimiliki dalam amanah luar pesisir yang sebelum ini dikaitkan dengan Daim. Maklumat terhad menunjukkan nilainya kurang daripada 25 juta euro, iaitu sebanyak 148.26 juta ringgit. Kebocoran terbaru menunjukkan ZA Trust turut menerima pinjaman sebanyak 49 juta dolar Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 227.53 juta ringgit daripada Adam Zeta Trust, tetapi tidak ada butiran mengenai tujuan atau siapa pemilik Adam Zeta Trust. Dokumen yang bocor adalah daripada Cayman Genesis Trust and Corporate Service Limited, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti pembentukan dan pentadbiran syarikat, pendaftaran dan pentadbiran perkongsian, perkhidmatan amanah, perkhidmatan pengarah dan banyak lagi. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan memasuki sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah siasatan Badan Pencegahan Rasuah itu terhadap dirinya.
Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineer Malaysia Berhad UEM dan entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan ke atas Daim juga dijalankan SPRM susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di Ibu Negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. Dalam affidavitnya memohon semakan kehakiman yang mencabar siasatan SPRM, Daim berkata siasatan terhadap kekayaannya adalah tidak munasabah kerana ini adalah melalui urusan perniagaannya secara sah sejak 1969. Beliau berkata antara lain beliau memegang saham atau mengawal syarikat utama lain seperti Sime UEP iaitu kini sebagai Sime Darby, Guthrie, TV3, Maybank, Consplan, Cold Storage dan Nestle Malaysia. 10% kepentingannya dalam Nestle Malaysia sahaja bernilai 3 bilion ringgit katanya. Menurut Daim, memandangkan pendedahan berhubung kekayaan diri dan keluarganya dalam kertas Pandora tidak menunjukkan sebarang kesalahan. SPRM tidak mempunyai alasan untuk menyiasat mereka berdasarkan dokumen tersebut. Tanpa mendahului pihak berkuasa, kita sebagai rakyat tidak mahu membuat apa-apa telahan, spekulasi atau sebarang kesimpulan. Namun, di sebalik semua ini, kita sebagai orang kebanyakan, apatah lagi mereka yang pernah hidup sebagai rakyat Malaysia di saat Daim menjadi Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, pastinya obses untuk mengetahui kebenarannya. Semoga semuanya akan berakhir dengan sebuah kebenaran. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.